Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 5 di mana pada hari ini kami akan menerangkan dan membentangkan tajuk ulasan kajian kami yang berjudul Komunikasi Dua Hala dalam Bilik Darjah untuk menerapkan nilai universal pendidikan moral. Saya Nur Aina Sofiana binti Muhammad Nawi, nombor matrik D201720809096 akan memulakan dengan pengenalan dalam ulasan kajian ini. Okey, dalam ulasan kajian ini, kami telah mengkaji daripada beberapa artikel yang berkaitan dengan komunikasi dua hala dalam bilik darjah ini. Seperti yang kita tahu bahawa kemahiran komunikasi adalah satu perkara dan kebolehan yang dapat membentuk sebuah interaksi melalui medium ataupun perantaraan bersama orang lain. Okey, menurut kajian ataupun daripada artikel Communication Skill daripada Tabitha Ellis dan Elizabeth Gatuni pada tahun 2015 menyatakan bahawa komunikasi sangat digalakkan dalam setiap individu bagi mewujudkan sebuah interaksi yang baik antara satu sama lain. Kemahiran komunikasi yang baik juga adalah perkara yang penting dikuasai oleh setiap pelajar bagi memenuhi keperluan mereka dan menguasai pembelajaran. Guru juga haruslah bersama-sama menggalakkan pelajar untuk memberi peluang berkomunikasi antara satu sama lain. Ulasan kajian yang telah dikaji ini adalah untuk mengkaji tahap penggunaan komunikasi dua hala dalam kalangan pelajar dan guru, dan kami telah memfokuskan dalam pelajar untuk menyerapkan nilai universal pendidikan moral. Penggunaan komunikasi dua hala adalah teknik komunikasi yang paling tepat dalam memberi kesan kepada pelajar secara mendalam untuk mempraktikkan dan menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan harian mereka. Dan teknik ini adalah merupakan teknik yang paling berkesan dan memberi rangsangan yang baik kepada pelajar, manakala menerapkan nilai moral dalam kehidupan harian mereka. Mempelajari ilmu nilai moral ini tidak memberi rangsangan jika guru menggunakan komunikasi sehala sahaja. Namun begitu, peranan guru adalah penting kerana hubungan komunikasi yang kurang berkesan akan menyebabkan penghalangan proses pembelajaran baik kepada pelajar. Dalam dapatan kajian ini yang telah kami kaji melalui beberapa buah artikel, dapatan kajian yang disediakan juga adalah merupakan impak positif yang dilakukan oleh guru dalam penggunaan komunikasi dua hala dalam bilik darjah. Saya teruskan pembentangan dengan objektif kajian. Okey, terdapat 3 objektif kajian dalam kajian kami. Yang pertama, untuk mewujudkan komunikasi berkesan antara guru dan murid di dalam kelas. Yang kedua, untuk menghuraikan konsep nilai universal melalui perbincangan dua hala antara guru dan murid. Dan yang ketiga, menggalakkan murid aktif di dalam kelas sewaktu perbincangan nilai diadakan. Saya Muhammad Syahrul Nizam bin Abdul Manan, nombor matrik D201720800879 akan meneruskan lagi pembentangan kita pada pagi ini. Saya akan meneruskan lagi pembentangan dari aspek kepentingan kajian. Kajian ini merupakan satu kajian yang sangat penting kerana ia dapat merungkai permasalahan yang wujud dalam kalangan pelajar sehingga nilai universal ini sukar untuk diingati oleh murid-murid itu sendiri. Selain itu juga, kita dapat melihat apakah faktor penarik dan penolak dalam menerapkan nilai universal semasa proses pengajaran dan pembelajaran ini berlangsung. Dalam pada itu, kepentingan kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui teknik-teknik komunikasi dan cara penyampaian berkesan yang boleh digunakan oleh guru dalam menyampaikan nilai universal ini. Saya akan meneruskan pembentangan dengan membentangkan dapatan kajian kumpulan kami. Okey, terdapat 5 dapatan yang kami peroleh dalam kajian ini. Yang pertama, murid mudah memahami konsep nilai melalui komunikasi dua hala. Yang kedua, mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, dapat mengeratkan hubungan guru dan murid. Yang keempat, mewujudkan keaktifan murid ketika di dalam kelas. Dan yang kelima, pelajar dapat memberi pandangan
dan menerima maklumat berkaitan nilai universal. Okey, saya akan menerangkan dapatan pertama dahulu, iaitu murid mudah memahami konsep nilai melalui komunikasi dua hala. Okey, macam mana murid ni dia mudah memahami konsep nilai yang ada dalam pendidikan moral tu melalui komunikasi dua hala yang dilakukan oleh guru. Okey, yang pertama wujudnya perbincangan. Okey, seperti yang kita semua tahu, dalam subjek pendidikan moral terdapat 16 nilai universal yang perlu dipelajari oleh murid-murid yang mengambil mata pelajaran ni lah. Jadi 16 nilai universal itu perlu disampaikan melalui perbincangan antara murid dan guru. Okey, apabila wujudnya perbincangan antara murid dan guru, ianya secara tidak langsung juga akan mewujudkan proses pertukaran idea antara guru dan murid. Jadi guru dan murid dapat bertukar-tukar idea berkaitan dengan 16 nilai universal seperti baik hati, kasih sayang, bertanggungjawab dan sebagainya. Okey. Yang kedua, kenapa murid ni mudah memahami apabila dilakukan secara komunikasi secara dua hala? Kerana apabila komunikasi dua hala ini dilakukan, ianya secara tidak langsung dapat mengeratkan hubungan guru dan murid. Okey, apabila guru berbincang bersama murid di dalam kelas, murid mereka secara tidak langsung akan berasa lebih selesa dan tidak berasa kekok untuk bertanyakan soalan kepada guru. Jadi apabila murid ni tidak berasa kekok, dia berasa selesa, jadi ianya secara tidak langsung juga akan menjadikan murid ini lebih aktif dan responsif semasa berada di dalam kelas, disebabkan keselesaan yang dirasakan. Maksudnya, apabila komunikasi dua hala ini dilakukan di dalam kelas, lebih-lebih lagi apabila konsep nilai universal yang dibincangkan, jadi ianya secara tidak langsung juga akan mengeratkan hubungan antara guru dan murid. Okey, selain itu, murid ini mudah memahami konsep nilai kerana mereka mendapat gambaran dengan melakukan perbuatan. Okey. Pada secara umumnya, pendidikan moral ni mempunyai 3 elemen yang penting, iaitu pemikiran moral, emosi moral dan tingkah laku moral. Okey, jadi komunikasi dua hala yang sering dilakukan oleh guru ini mestilah sudah tentunya disertakan dengan perbuatan dan tingkah laku. Contohnya macam ni lah. Guru dia menerangkan tentang nilai kasih sayang. Jadi semasa mereka menerangkan nilai kasih sayang tu, secara tidak langsung guru juga akan menunjukkan perbuatan macam mana kasih sayang. Contohnya kasih sayang dari seorang ibu terhadap anaknya. Jadi guru akan menunjukkan macam mana sebenarnya nilai kasih sayang tersebut. Jadi apabila guru pendidikan moral menerangkan nilai-nilai universal dengan menunjukkan contoh perbuatan di dalam kelas, murid secara tidak langsung akan memahami konsep nilai tersebut dengan jelas. Jadi daripada situ terdapat dua benda lah yang berlaku. Yang pertama, komunikasi secara dua hala, dan yang kedua, nilai tu dapat dipelajari dengan mudah. Okey. Yang seterusnya, kenapa murid mudah memahami konsep nilai melalui komunikasi dua hala adalah kerana berlakunya penerangan secara berulang-ulang daripada guru. Okey. Apabila seseorang murid itu tidak memahami atau keliru tentang sesuatu perkara, guru akan mencuba sedaya upaya untuk menerangkan konsep tersebut secara berulang-ulang sehingga kefahaman dapat dicapai dengan jayanya.
Maksudnya, kalau guru menerangkan sesuatu konsep nilai dalam kelas, jadi sekiranya terdapat beberapa orang murid yang kurang memahami konsep nilai tersebut, guru boleh melakukan penerangan secara berulang-ulang dan ianya akan menjadikan murid tersebut lebih memahami dengan jelas maksud sebenar konsep nilai itulah. Jadi inilah beberapa sebab kenapa murid mudah memahami konsep nilai apabila guru melakukan komunikasi dua hala. Saya akan meneruskan lagi dengan dapatan yang seterusnya, iaitu mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Okey, sebagai yang kita tahu, komunikasi dua hala ni sangat pentinglah semasa proses atau semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Okey, jadi komunikasi yang berkesan ni merupakan asaslah kepada pengurusan bilik darjah yang baik. Dan kemahiran komunikasi yang berkesan ini juga mampu memberikan peluang kepada guru bersikap mesra dan menikmati interaksi dengan murid tu. Dan murid juga akan merasa disayangilah apabila jika komunikasi yang dilakukan adalah adil dan saksama. Okey, jadi dekat sini kita dapat lihat iaitu ada 3 aspek utama untuk mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif, iaitu pendekatan pengajaran, strategi pengajaran serta kaedah dan teknik pengajaran. Pendekatan pengajaran yang pertama iaitu pendekatan induktif. Okey, pendekatan induktif ni adalah satu pendekatan yang membantu pelajar menguasai konsep. Jadi seharusnya guru membantu pelajar menguasai konsep, iaitu topik yang ingin diajarkan. Sebagai contoh, nilai kasih sayang. Nilai universal, nilai kasih sayang. Jadi seharusnya guru memahamkan pelajar berkenaan apakah maksud kasih sayang, apakah definisi kasih sayang tersebut. Jadi apabila pelajar memahami konsep kasih sayang tersebut, jadi pelajar akan berasa bersemangat untuk meneruskan sesi pembelajaran tersebut. Jadi pendekatan kedua iaitu pendekatan didaktif. Pendekatan didaktif ni adalah guru memberi contoh umum sebelum spesifikkan ia. Sebagai contoh, nilai kasih sayang tadi. Okey, guru haruslah memberi contoh apakah kasih sayang. Guru akan bertanya kepada pelajar, okey, kasih sayang dari segi apa? Apa maksud kasih sayang? Maksudnya guru membuka minda pelajar terlebih dahulu, bercerita berkenaan definisi kasih sayang itu secara umum sebelum khususkan dia, spesifikkan dia. Di sini. Jadi ini adalah membantu merangsang pemikiran pelajar semasa sesi PDPC itu berlangsung. Okey, seterusnya adalah strategi pengajaran. Okey, strategi pengajaran ni guru seharusnya maksudnya kat sini saya cakapkan pemusatan guru dan murid, pemusatan murid dan murid. Maksudnya kat sini apabila guru dan murid wujudnya komunikasi dua halanya di situ. Apabila wujudnya komunikasi dua halanya di situ, maksudnya guru akan bertanya kepada murid, dalam masa yang sama murid akan bertanya kepada guru. Wujudnya komunikasi dua hala di situ. Okey, pemusatan murid dengan murid ni pula, maksudnya mungkinlah apa yang kita terangkan kepada murid tidak semua murid akan faham. Maksudnya macam, okey, mungkin murid ni akan faham macam ni. Okey, murid ni akan faham macam ni. Okey, maksudnya cara pemahaman yang berbeza. Okey, jadi kita bagi dia orang masa, kita buatkan pemusatan murid dengan murid ni supaya murid dengan murid ni boleh berkomunikasi antara mereka. Maksudnya wujud komunikasi dua hala antara murid dengan murid. Apabila wujudnya komunikasi dua hala antara murid dengan murid ni, jadi ianya akan memahamkan lagi apa yang diajar pada hari tersebut. Dalam masa yang sama, mungkin murid takut kalau macam nak tanya kita ke apa kan. So maksudnya macam apabila pemusatan murid dengan murid ni, murid akan berani untuk tanya kawan dia. Okey, dalam masa yang sama, apabila wujudnya perbincangan lah antara murid dengan murid ni,
mungkin akan wujudnya pertanyaan dan soalan yang baru. Jadi kat situ juga akan wujudnya juga komunikasi antara guru dengan murid. Okey, seterusnya adalah kaedah dan teknik pengajaran. Okey, seperti yang kita tahu, sangat banyaklah kaedah dan teknik pengajaran yang boleh kita lakukan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Namun, untuk menyampaikan nilai universal sendiri, kita mempunyai teknik-teknik yang spesifik, seperti teknik bercerita, berlakon, perbincangan. Okey, teknik-teknik seperti ini adalah sangat penting untuk diterapkan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran nilai universal ni, supaya pelajar dapat menyelami, maksudnya macam supaya pelajar dapat menghayati apakah erti nilai universal itu tersendiri. Okey, sebagai contoh saya cakap tadi nilai kasih sayang, kan? Okey, apabila kita nak terapkan nilai kasih sayang ni, kita gunakan teknik lakonan. Kita bagi satu situasi kepada pelajar supaya beliau gambarkan apakah sebagai contoh saya cakap buat satu situasi yang menggambarkan anda seorang yang menerapkan nilai kasih sayang. Okey, kat situ kita membantu pelajar untuk merangsang pemikiran mereka. Maksudnya kat sini kita bagi mereka berkarya. Maksudnya kita bagi mereka laluan untuk memberikan idea-idea mereka terlebih dahulu, supaya mereka akan lebih selesa semasa sesi pengajaran dan pembelajaran itu berlangsung. Okey, dalam masa yang sama, apabila mereka selesa ni, akan wujudnya satu pembelajaran dan pengajaran yang lebih efektif di dalam kelas itu sendiri. Seterusnya, kita teruskan dengan dapatan kajian yang ketiga, iaitu dapat mewujudkan keaktifan murid ketika di dalam kelas. Okey, menurut ulasan kajian artikel di dalam Communication Skill yang dikaji oleh Tabita pada tahun 2015, sesi pembelajaran yang berkesan haruslah datangnya daripada guru yang berdedikasi dan aktif dalam pengajaran dan pembelajaran. Penguasaan sesi pembelajaran dalam bilik darjah adalah sangat penting dalam menghasilkan pelajar yang aktif dan tidak mudah bosan ketika sesi pembelajaran dilangsungkan. Seperti yang kita tahu bahawa pendidikan ialah salah satu sistem dalam sesebuah kehidupan yang mengandungi aktiviti-aktiviti berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan ilmu. Menurut kajian artikel daripada Ismail pada tahun 2015 bahawa aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan ilmu, kemahiran, kerohanian dan jasmani manusia adalah sangat penting dalam menghidupkan keaktifan pelajar ketika di dalam kelas. Guru haruslah lebih kreatif dalam melakukan aktiviti bagi menarik minat pelajar. Penggunaan kemahiran menyoal kepada murid juga dapat merangsang minda pelajar untuk berfikir dan lebih bergiat aktif ketika di dalam kelas. Untuk memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran tersebut bermakna, seseorang guru perlu memiliki ilmu pedagogi yang amat baik. Kerana penggunaan teknik abad ke-21 ini sangat memberi penekanan kepada komunikasi, kolaborasi, kritikal dan kreativiti kepada murid. Menurut kajian Syaril pada tahun 2017. Komunikasi dua hala juga dapat mewujudkan keaktifan pelajar kerana guru menggabungkan teknik abad ke-21. Seperti yang kita tahu, pelbagai aktiviti yang telah pun dilakukan dan telah diwujudkan dalam abad ke-21 ini. Contohnya seperti lakonan, nyanyian, interpersonal, intrapersonal, body language dan sebagainya. Dan itu adalah salah satu cara dalam menarik perhatian mereka, dan itu juga merupakan aktiviti yang melibatkan komunikasi dua hala antara guru dan juga pelajar. Hal ini juga akan memberi kesan positif kepada pelajar dalam menerapkan dan mengaplikasikan nilai-nilai universal dalam pendidikan moral. Okey, selain itu, dalam sebuah ulasan artikel itu juga ada menyebutkan bahawa mewujudkan seindaksi yang menarik juga dapat mempengaruhi kemahiran pelajar dalam sesebuah mata pelajaran itu, di mana guru menggunakan komunikasi dua hala. Sebagai contoh yang kita boleh lihat di dalam seindaksi, guru boleh menggunakan
dalam penggunaan video ataupun penggunaan aktiviti ringkas seperti flashcard, teka-teki ataupun sebagainya, dan mewujudkan komunikasi dua hala bagi bagi pelajar meneka sama ada topik yang kita belajar itu adalah betul ataupun salah. Sebagai contoh, di dalam sebuah artikel Nadia Rajan Tambu pada tahun 2019, guru menggunakan teori kecerdasan pelbagai dalam penggunaan aktiviti di dalam kelas, di mana aktiviti yang menggunakan komunikasi dua hala seperti berlakon lebih mudah dalam menarik minat dan keaktifan pelajar ketika di dalam kelas. Sesi pembelajaran yang berkesan haruslah datangnya daripada guru yang berdedikasi dan aktif dalam pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan sesi pembelajaran dalam bilik darjah adalah sangat penting dalam menghasilkan pelajar yang aktif dan tidak mudah bosan ketika berlangsungnya sesi pembelajaran dan pengajaran. Hal ini telah memberikan kesan positif kepada pelajar apabila guru menggunakan teknik komunikasi dua hala ketika dalam kelas, di mana interaksi guru dan pelajar adalah sangat memberangsangkan jika digunakan dalam bilik darjah untuk mengekalkan keaktifan dan minat pelajar melalui aktiviti yang dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Emilia binti Manaf. Saya memegang kad matrik yang bernombor D201720809002. Seterusnya saya akan sambung kepada poin yang keempat, iaitu dapat mengeratkan hubungan guru dan murid. Okey, seperti yang kita tahu di sekolah, guru adalah insan yang paling rapat dengan murid. Terdapat banyak kebaikan yang didapati daripada hubungan yang baik di antara guru dengan murid jika guru selalu mengamalkan konsep berkomunikasi secara dua hala semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Okey, antaranya ialah termasuklah mengurangkan masalah disiplin, membentuk peribadi yang mulia dan menjadi model yang boleh diikuti oleh murid dan guru-guru yang lain. Saya masukkan di sini ialah dapat mengurangkan masalah disiplin ialah ada pelajar dia ke sekolah hanya untuk memenuhi kehadiran atau sebagai paksaan ibu bapa. Jadi mereka pergi ke kelas tidak minat untuk belajar. Jadi kesannya mereka tidak akan fokus di dalam kelas. Kita sebagai guru yang bijak, kita mestilah pandai berinteraksi dengan pelajar. Jika kita bertanya khabar pelajar tersebut, maka sedikit dia akan menghilangkan rasa bosan. Pelajar akan rasa guru mengambil berat tentang mereka, prihatin walaupun mereka bukan pelajar yang bijak. Okey, jika kita tidak mengambil berat dengan pelajar di dalam kelas, mereka tidak berminat. Mereka akan keluar ke tandas, mereka akan ponteng sekolah, mereka akan lebih memilih untuk tidur di dalam kelas daripada mendengar apa yang disampaikan oleh guru. Okey, kita sebagai guru mestilah kita berada di dalam kelas, kita berada di posisi yang paling hadapan. Semua mata-mata pelajar akan tertumpu kepada kita. Jadi kita mestilah tunjuk kepribadian yang baik kepada pelajar sebab mereka akan mempelajari kepimpinan melalui teladan apa yang mereka nampak. Okey, poin yang utama ialah hubungan yang baik dapat memberikan manfaat kepada dua belah pihak yang boleh menyumbang kepada prestasi guru dan murid. Hubungan guru dan murid yang positif, hubungan interaksi yang positif di antara guru dan murid di dalam kelas boleh merapatkan lagi hubungan yang baik sesama mereka. Okey, jika kita semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, semestinya murid akan berasa mudah bosan jika kita mengajar je dalam masa sejam, 2 jam, kita hanya mengajar sahaja tanpa menyelitkan unsur motivasi, unsur kata-kata yang positif
semangat, kata-kata semangat untuk pelajar kita. Jadi pelajar dia akan mudah berasa bosan. Okey. Murid dia lebih berminat untuk belajar jika kita berkomunikasi dengan baik, terutamanya jika mereka dapat meluahkan masalah serta memberikan pandangan mereka. Jika mereka memberi pandangan, guru bolehlah memberikan maklum balas yang dikehendaki yang boleh diterima oleh murid. Komunikasi dua hala dan hubungan demokratik yang baik di mana dia boleh merangsang minat murid untuk melibatkan diri di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Okey, di dalam usaha kita mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif, guru yang tiada kemahiran komunikasi dan interaksi akan mewujudkan kelas yang tidak kondusif. Akhirnya menyebabkan murid tidak lagi berminat, mereka tidak lagi terasa bermotivasi. Okey. Seperti yang kita tahu, murid akan berasa bosan sekiranya interaksi atau suasana pembelajaran tidak menarik di mana kurangnya interaksi antara guru dan murid. Hal ini membuatkan pelajar boleh melakukan perkara lain semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan adanya interaksi yang baik di dalam kelas, guru menjadi lebih mudah untuk menyampaikan perkara yang ingin disampaikan. Contohnya, sesi pengajaran yang dilakukan boleh dijadikan contoh boleh dijadikan sebagai situasi semasa. Contoh nilai-nilai moral. Guru mestilah berkongsi nilai-nilai moral. Contohnya, jika kita berkongsi nilai kasih sayang, hormat menghormati, macam itulah. Jadi kita boleh memberi contoh keadaan yang berlaku di sekeliling kita. Jika kita memberi contoh di sekeliling kita, pelajar akan rasa, oh, benda ni dekat dengan aku, tak jauh. Jadi dia rasa contoh yang terbaik adalah dekat dengan mereka. Okay, yang seterusnya ialah murid-murid yang berkomunikasi dengan baik dapat meluahkan masalah, dapat memberikan pandangan seperti yang saya jelaskan di atas tadi lah. Sekolah ni merupakan tempat yang banyak berlakunya proses interaksi khususnya di dalam kelas, iaitu semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Kerana di dalam kelas inilah waktu yang sesuai untuk guru menjadikan nilai-nilai universal kepada pelajar. Semasa kita berinteraksi dengan pelajar, sebenarnya tanpa kita menyedari, interaksi secara dua hala ini sangat dapat mengeratkan hubungan pelajar dengan guru. Jika hanya interaksi satu hala daripada pukul 8 pagi, guru masuk kelas, tapi hanya berlaku interaksi satu hala, guru hanya memberi, pelajar menerima tetapi mereka tidak ada peluang untuk memberi pandangan mereka. Itu adalah satu persekitaran yang tidak bagus kerana tidak dapat mengeratkan hubungan guru dengan murid. Dan guru tidak dapat memberi pandangan. Kita perlu tahu dan kita perlu mengambil tahu bahawa sebenarnya pelajar ini mereka lebih gemar jika mereka boleh memberi pandangan, dan bila kita mengambil pandangan mereka itu, mereka akan rasa dihargai dan mereka akan rasa lebih bersemangat untuk belajar lagi. Okey, secara kesimpulannya, proses komunikasi dua hala ini adalah sangat penting dalam bilik darjah. Okey, kerana hubungan guru dengan murid memang akan menjadi lebih erat dan akan menjadi lebih baik. Dan penyampaian terhadap perkara yang dibincangkan akan sampai kepada semua pelajar tanpa ada perasaan berat sebelah. Sebenarnya di dalam kelas ini, kita sebagai guru memang kita tidak menyedari. Kita akan lebihkan kepada pelajar yang selalu bertanya. Tapi jika kita selalu bertanya dengan pelajar yang pasif, jika kita tanya mereka, mereka pasti akan menjawab dengan lebih baik dan mereka akan berasa teruja
kalau kita berminat berinteraksi dengan mereka, mereka akan rasa mereka ini mereka akan rasa mereka diambil berat, tidak disisihkan di dalam kelas. Okey, baiklah, saya akan meneruskan sesi pembentangan ini. Saya Asnawi bin Muhammad bernombor matrik D201720808853. Baiklah, dapatan terakhir bagi kumpulan kami ialah pelajar dapat memberi pandangan dan menerima maklumat berkait nilai universal. Bercakap mengenai komunikasi, pelajar sekolah juga antara manusia yang selalu berkomunikasi, tidak kira bersama rakan maupun guru. Komunikasi juga banyak melibatkan seseorang individu itu berfikir, berpengetahuan dan bermaklumat. Perkara ini memberi laluan untuk mereka memberi, menyatakan pandangan, mengeluarkan pendapat dan membuat cadangan. Perkara ini seiring dengan pelajar pendidikan moral itu sendiri yang belajar mengenai nilai-nilai murni di sekolah. Setiap hari kita melihat guru, ibu bapa, rakan sebaya, rakan sepermainan dan masyarakat sekitar berkomunikasi. Sumber-sumber ini mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku pelajar. Di sekolah, murid pendidikan moral belajar dan memahami nilai serta mempraktikkan dalam kehidupan. Mereka juga saling bertukar pendapat dan pandangan kerana soalan-soalan yang terdapat di dalam buku teks banyak terkait dengan situasi serta meminta pelajar itu sendiri supaya menyatakan pendapat mereka. Jadi, fokus pengajaran dan pembelajaran pendidikan moral adalah ke arah mempelbagaikan kegunaan isu dan situasi dalam pembelajaran pendidikan moral agar pelajar itu bersedia menghadapi konflik moral serta menyelesaikan masalah berasaskan nilai dan prinsip moral seperti yang terkandung dalam sukatan pelajaran. Ia juga merupakan makluman awal dan ia memberi kesan dari segi jangka masa pendek dan jangka masa panjang terhadap pemikiran setiap pelajar apabila menerima ilmu melalui komunikasi yang berlaku di sekolah. Okey, kita beralih kepada slide seterusnya. Sebelum pelajar dapat memberi pandangan dan maklumat, semestinya berlaku proses menerima dan memproses maklumat. Okey, proses ini melibatkan enkod dan dekod seperti gambar rajah yang tertera. Jadi rakan-rakan guru boleh tengok di skrin. Okey, iaitu proses komunikasi yang melibatkan enkod dan dekod. Maklum balas yang terdapat di dalam rajah di atas adalah berkaitan dengan pandangan dan pendapat yang diperoleh oleh pelajar yang diutarakan kepada penghantar. Contohnya, penghantar merupakan guru memberi situasi. Okey, contoh situasi yang boleh saya berikan di sini ialah pelajar perlu menghadiri sambutan ulang tahun kelahiran rakannya. Dalam masa yang sama, ibu pelajar sakit. Yang manakah perlu diutamakan? Okey, hasil daripada komunikasi ini, pelajar akan menyatakan pendapat mereka beserta sebab dan akibat daripada langkah yang diambil. Ia juga membuka peluang dan ruang semasa berinteraksi, berkeupayaan melahirkan perasaan, berkeupayaan dalam membuat keputusan serta mampu menyusun tindakan. Okey, secara praktikalnya, faktor memberi pandangan dan menerima maklumat berkaitan dengan apa yang dipertuturkan kita secara lebih khusus, iaitu jawapan kepada pertanyaan. Penghantar iaitu guru bercakap atau penerima pelajar yang menerima dan memahami mesej yang disampaikan. Penerima melakukan segala arahan yang dikhendaki melalui mesej tersebut. Okey, komunikasi itu boleh dianggap gagal apabila penerima tidak melakukan arahan seperti yang dimahukan. Jadi asas-asas ini membantu kita dan pelajar untuk memberi penekanan agar komunikasi ini mampu memberi idea, pandangan dan maklumat yang bernas. Okey, ia juga mampu dalam membentuk diri kita dan pelajar lain sebagai insan yang bermaklumat dan berpengetahuan. Apa yang dilakukan oleh kita dan setiap pelajar adalah berusaha mempelajari dan menggunakan kemahiran komunikasi agar ia dapat berkomunikasi dengan baik di samping mengeluarkan idea yang bernas. Okey, manakala penutup ialah
secara umumnya dapat dinyatakan bahawa komunikasi merupakan elemen utama dalam semua aspek kerana merupakan alat perhubungan yang sememangnya telah wujud sejak diciptakan. Turut dinyatakan kemahiran komunikasi dan kemahiran mendengar juga memerlukan antara satu sama lain kerana saling melengkapi. Walaupun pendedahan kedua-duanya agak terhad terhadap pelajar, tidak bermakna mereka gagal dalam berinteraksi dan komunikasi. Kedua-dua aspek ini memainkan peranan yang penting dalam pembentukan sasiah. Guru-guru dan ibu bapa perlu mengingatkan mereka agar bersungguh-sungguh untuk memahaminya. Tanpa usaha, semestinya mereka tercicir dari segi ilmu pengetahuan dan agak sukar untuk memahami pengajaran dan pembelajaran, terutamanya dalam bidang yang kumpulan kami nyatakan, iaitu pendidikan moral yang merupakan subjek yang memanusiakan manusia. Sekadar itu sahaja. Sekian, terima kasih.